Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. So we meet again in chapter 2, equation of motion in subchapter. Okay. So dalam linear motion ini kita ada 4 formula yang awak perlu hafal dan awak perlu ingat. So sebelum tu, the various equation of linear motion of an object with uniform acceleration change in velocity are given as follow. Maksudnya ada 4 formula. So keempat-empat formula ini diwakili oleh huruf berikut, iaitu yang pertama sekali, kepada pen saya. Yang pertama sekali kita ada huruf S yang melambangkan displacement, U adalah initial velocity, V adalah final velocity, T adalah time taken dan A adalah acceleration. So untuk keempat-empat formula ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, kita ada tips bagaimana untuk memilih formula-formula ini. Okay, first of all, untuk formula yang pertama, apabila diberikan nilai V, we have nilai U, nilai A and value of T. So we didn't been given value of S, displacement, maka apabila tidak diberikan nilai displacement, maka formula ini diguna pakai. Yang kedua, formula ini kita guna pakai apabila kita diberikan maklumat V, maklumat U, maklumat A dan juga maklumat S, dan dalam soalan tidak diberikan maklumat berkaitan time taken. Okey. Dan yang ketiga, kita gunakan formula ini apabila nilai yang tak diberikan adalah nilai V, maka kita gunakan maklumat untuk formula yang ketiga, diberi nilai displacement, initial velocity, time taken, acceleration and time taken. Okay, yang ketiga, kita gunakan formula ini apabila di dalam soalan tidak diberikan nilai acceleration. Okay. So kita ada nilai displacement, initial velocity, final velocity and time taken. Okey. Sekali lagi awak boleh rujuk contoh-contoh yang ada dalam buku engineering textbook, pada buku engineering textbook itu sendiri. Juga awak boleh rujuk dalam nota yang saya lampirkan dalam Google Classroom, di mana nota-nota ini ataupun slide-slide ini adalah slide guna sama di antara pensyarah-pensyarah di Jabatan Matematik Sains Komputer. Okey, tengok pada contoh 2.9 dan juga contoh 2.1. Okey, kita tengok contoh ataupun extra example 6. Okey. So dalam soalan, a car travelling at 20 meter per second stop after distance of 30 meter. What is its deceleration? Okay. So kita tahu di sini travel initial velocity is U. Okay, for 20 meter per second, and stop equal to V 0 meter per second. Dia berhenti, terus akan mendapat 0 meter per saat. Dan kita ada jaraknya, displacement adalah S. Dan soalan nak dicari adalah A. So A kita dimaklumkan untuk cari nilai U, nilai V, nilai S. So apa yang kita tak diberikan adalah nilai T tak diberikan. Maka kita nak pilih formula yang mana? Tetapi sebelum tu, bila kita nak menjawab soalan-soalan berkaitan dengan pengiraan disiplin yang pertama, step yang perlu ada seperti mana yang cikgu awak ajar di sekolah. Okay, yang pertama sekali adalah first step, we list the given information in a variable form. U is 20 meter per second, V 0 meter per second and S is 30 meter. Next step, our second step is list unknown information. Like I'm saying before, we didn't been given the value of time taken T. So we didn't been given value of T. And the right formula we choose is V square equal to U square plus 2AS, dan kita gantikan nilai V equal to 0, U equal to 20 and S equal to 30, maka kita boleh dapat nilai acceleration or deceleration. So in this question, kita dapat simbolnya negatif, maka ianya melambangkan deceleration.
Okey. Itu satu contoh. Okey, contoh yang seterusnya, try example 7. An object initially at rest. Rest maksudnya U. Move in the straight line. Sebelum tu rest dia mesti dalam keadaan sifar kan? Meter per saat. Move in a straight line with a constant acceleration and cover the distance of 100 meter. So S. Diberikan nilai T. Soalan yang pertama dia minta dapatkan A. Dan soalan yang kedua dia minta dapatkan B. Okey, sebelum dapatkan B kita kena dapatkan A. So daripada maklumat yang diberikan, maka sekali lagi first step kita adalah senaraikan maklumat yang diberikan. Kita tahu U equal to 0 meter per second, S displacement equal to 100 meter and T is 5 second time taken. Dan maklumat yang tidak diberikan pada kita adalah nilai B. Maka dengan tidak diberikan nilai B, maka ataupun final velocity, maka formula yang keempat paling sesuai kita gunakan, di mana S equal to UT plus half AT square. Maka kita gantikan nilai, maka kita dapat nilai acceleration adalah bersamaan 80 meter saat kuasa 2. Okay, hopefully awak tahu macam mana nak buat dua persamaan algebra. So akhirnya kita dapat A equal to 8 meter per second square. Okay, soalan yang kedua dia minta dapatkan maklumat berkaitan dengan sekejap saya rujuk balik. Soalan minta dapatkan nilai V. Okay, dia minta dapatkan nilai V. So nilai V baca betul-betul the final velocity of the object. So kita okay, so list unknown information maksudnya kita abaikan nilai pecutan yang kita dapat pada B tadi, pada soalan yang pertama tadi. So pada B ni kita abaikan nilai A sebab dia nak B yang terakhir dan dia nak nilai hal laju awal. So sekarang ni dia nak hal laju akhir. So identify the equation which will be used is not involved. So kita akan pilih formula yang keempat. Yang tadi kita guna yang ketiga, yang ini kita gunakan yang empat. S equal to half U plus V times T. So S is 100 meter. Initial velocity is 0. So V yang kita nak cari, time taken is 5 second. So V equal to 40 meter per second. Okay, saya harap awak tahu macam mana kita nak dapatkan 40 meter per saat. Ya, saya tunjuk sikit. 100 bersamaan dengan 1/2. So sifar tambah V jadi V 5 ataupun saya tulis 100 ini paling 5V per 2. So 200 bersamaan dengan 5V. So V bersamaan dengan 200 bahagikan dengan 5. Okey, selesaikan. Awak dapat ni. Alright. Okay, next question is a practical question 1. This question you will find it in engineering science textbook. So the stone is dropped into a well and it hurt to be hit in water 2.74 second. Determine the depth of the well. Okay, adakah maklumat ni cukup? Yes, maklumat ni cukup. Dia hanya bagi 2.74 second sahaja. So macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Yang pertama sekali, okay. Saya terus pada penyelesaian lah. Okay. Yang pertama sekali kita tahu bahawa batu kita jatuhkan daripada atas semula dengan U equal to 0 meter per second. Kemudian kita tahu bahawa pecutan, nanti awak akan belajar, adalah bersamaan dengan tarikan graviti iaitu 9.81. Ingat unitnya sama, meter per saat kuasa 2. Kemudian juga diberi maklumat kepada kita adalah time taken iaitu 2.74 saat. Okey. Yang kita nak cari, yang diminta cari adalah nilai S, nilai sesaran ataupun displacement. Nilai apa yang tak diberikan? Nilai V tidak diberikan.
So formula yang sesuai kita pakai adalah S equal to UT plus half AT square. So kita gantikan maklumat-maklumat tadi. So U equal to 0. So T equal to 2.74. Half A equal to 9.81 meter per second square. And time 2.74 square. So kita dapat, sini kita dapat sifar. Sini kita dapat 36.82. Maka kedalaman telaga adalah 36.82 meter. Okay. Jangan kata soalan tu maklumat tak lengkap, maklumat dah ada pun. Okay, next. Practice question 2. A bullet is moving at speed of 270 meter per second when it embedded into a wooden wall. Maksudnya peluru bergerak pada kelajuan 270 meter per saat sebelum dia embed melekat ataupun kena pada dinding kayu. A bullet penetrate for a distance, maksudnya bullet tersebut dia menembus 0.052 daripada wooden wall tadi. Determine the acceleration yang kita nak cari A of the bullet while moving into a wooden wall. So kita ada a bullet is moving at speed of 270 meter per second. Ini simbol V ataupun U. Okay. Initial velocity. Embedded to the wall. Bila kena pada dinding dia akan jadi apa? V equal to 0 meter per second. So kita tengok daripada maklumat yang kita ada dan kita ada distance ni adalah S. So daripada maklumat yang kita ada U, V, S dan A, kita tidak diberi maklumat T. So T tidak diberikan. Formula apa kita nak pakai? So kita pakai formula V kuasa 2 persamaan U kuasa 2 tambah 2AS. Jadi persamaan algebra saya pemudahkan seperti ini. Dan kita gantikan nilai. Kita ada nilai V. Kita ada nilai U. Dan kita ada nilai S. Dan kita dapat A, dia punya acceleration adalah 7.01 times 10 power of 5 meter per second square. Ini salah satu contoh. Tetapi saya cadangkan pada awak buat first step, okay, second and third step. Okay. First kita cari senaraikan maklumat yang ada. Yang kedua kita tengok apa yang tidak diberikan. Dan yang ketiga kita selesaikan dengan formula yang apa yang sesuai. Okey, saya berhenti di sini. Kita akan sambung nanti dengan tajuk illustrate velocity time graph. Okey, itu sahaja. Terima kasih.